Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 332. Kita akan baca kedua manusia yang suci hati terhadap Islam. Sebelum ini kita telah mengikuti beberapa ayat yang menyatakan apabila seorang itu selesai daripada ifadah. Selesai itu maknanya ifadah. Ifadah ni maknanya dia telah melabuhkan tirai, tanda damai, tanda adalah satu tanda. Tirai itu sendiri merupakan satu tanda bagi kemenangan. Kemenangannya orang yang balik daripada Mekah, dia menang tawaf, sa'i dan melawat tempat-tempat kebesaran dalam Islam seperti makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi tempat-tempat yang dihormati. Ayat terdahulu menyatakan seorang yang baru selesai tawaf ifadah dan telah balik ke rumah, mereka itu hendaklah bersikap orang yang menang dalam perjuangannya. Menang dalam perjuangan artinya menang untuk mengerjakan haji dan telah selesai. فَإِذَا أَفَقْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila seorang kamu selesai tawaf ifadah, فَإِذَا أَفَقْتُم, bila kamu balik bila selesai ifadah, tawaf ifadah, maka baliklah kamu. Bila balik, apa tanggungjawabnya? Tanggungjawabnya ialah mempunyai sikap orang yang menang dalam ibadat haji. Jadi apa yang harus dilakukan? Al-Quranul Karim menyatakan dengan jelas, dia katanya fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Hendaklah kamu ingat kepada Allah seperti kamu ingat kepada bapa-bapa kamu. Ingat. Jadi bagaimana seorang itu ingat kepada bapa apabila dia selesai mengerjakan sesuatu yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hidupnya, iaitu ibadat haji. Jadi bila dia selesai mengerjakan ibadat haji, zikirlah kepada Allah. Apa zikirnya? Tidak disebut di sininya ni. Zikir seperti kamu zikir bapa kamu. Zikir maknanya ingat. Kita ingat kepada bapa kita waktu dia ada di Mekah, kita doa kepada mereka, ibu kita, bapa kita, keluarga. Kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, ataupun lebih kuat lagi, lebih banyak lagi zikir itu. Mufassirin menyebutkan apabila seorang itu beroleh nikmat yang besar, kepada siapa harus dinyatakan terlebih dahulu? Dia akan beritahu kepada bapa dia. Dia akan beritahu kepada bapa dia kemenangan dia. Apabila dia naik pangkat misalnya, kepada siapa yang harus diberitahu olehnya? Kalau dia ada bapa, dia akan beritahu kepada bapaknya, bapa dia, ibunya. Disebut bapa di sini tidak mestinya bapa suami, bapa laki-laki. Bapa termasuklah ibu. Kemenangan kita, siapa yang lebih bergembira atas kemenangan kita? Ibu kita, bapa kita. Jadi zikir kepada Allah begitulah. Bila kita nak ucap syukur kepada Allah yang memberi, maka kita dengan suara yang jelas dan nyata, kadzikrikum aba'akum. Seorang kanak-kanak yang kita katakan dia dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan, dia pergi tengok result dalam peperiksaan, dia akan balik beritahu kepada ibunya dan bapaknya terlebih dahulu. Bapa lebih awal bergembira.
bapa, ibu bapa, kalau orang lain lebih dahulu tahu, tapi dia tahu dah lewat sekali, dia rasa kecil hati. Itulah dia bayangan orang yang selesai mengerjakan haji, dia harus berbangga dengan hajinya. Barangkali itulah sebabnya, maka nama orang ni bila dia balik daripada haji, orang panggil haji dia. Tapi kalau dia keluar daripada pejabat zakat, orang tak panggil zakat Muhammad, zakat Mustafa, zakat Abdul Rahman, tapi haji disebutnya haji di hadapan itu. Mengapa demikian? Kerana ini merupakan sejarah yang sangat besar di dalam hidup, iaitu mampu mengerjakan ibadat haji. Yang lain-lain tak disebut. Salat Muhammad, salat Saleh, salat tak ada. Demikian juga zakat. Haji istimewa kedudukannya, menjadi serasi, menjadi gabungan antara namanya dengan ibadat itu sendiri. Alhamdulillah. Kemudian ayat dahulu juga menyatakan bila balik, biarlah seorang itu mempunyai perubahan. Pertama sekali apabila berdoa, doalah dengan menggunakan doa-doa yang maksud. Rasanya begitulah. Kemudian dinyatakan manusia bila dia balik ke rumah, dia ada dua perkara, iaitulah dunia dan akhirat. Kalau dia tak mati di Mekah, kalau mati di Mekah dah habis dah lah riwayat hidupnya. Dia boleh balik ke rumah, maka bila balik, sama ada dia umurnya masih panjang lagi ataupun umurnya habis dah setakat itu, dia perginya pada waktu tua. Imam Syafi'i kata pergi tua baik, lebih pergi waktu muda. Bila pergi pada waktu muda, pada kanak-kanak, dia panjang lagi umur dia selepas daripada dia balik. Jadi dalam usia yang panjang ini, segala macam perkara dia boleh jadi lagi. Tapi kalau pergi zaman tua, dia balik itu dah letih dah, lebih daripada separuh umur dah. Jadi dengan itu maka hendaklah dia berdoa, dan doa ini diajar oleh Al-Quranul Karim. Dia kata faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia balik daripada Mekah mengerjakan haji, sama ada dia berdoa untuk mendapat harta. Dia niat dah pergi ke Mekah, balik ni nak buat projek macam-macam lagi misalnya. Itu dunia. Bila dunia, kalau orang tu nak minta sesuatu, mintalah dunia dan akhirat, isi borang. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada pula antara manusia ini, dia minta doa di dunia ini baik dan di akhirat juga baik. Itu dia. Jadi kalau begitunya kita baca macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berat apanya, tak ada keberatan apa-apa. Nak doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tak ada apa-apa. Tapi doa ini dia mempunyai adabnya sendiri, ada kaedahnya, ada peraturannya. Tak apalah peraturan itu, maknanya hadis ayat-ayat yang kita pilih untuk dipohon kepada Allah, seperti yang diajar oleh Allah sendiri ataupun oleh Nabi SAW, dan selalunya dua-dua sekali mengajar supaya kita beradab, sopan dalam doa. Kemudiannya antara manusia ini macam-macam orang, macam-macam. Seperti ada orang duduk di barisan hadapan, musim Covid baru ni, sekarang ni pun dia duduk di barisan hadapan, ada yang duduk di barisan belakang, ada yang duduk di rumah dengan isteri, keluarga di rumah, tak bergerak ke mana, satu bahagian. Jadi ini semuanya ini ada bezanya antara seorang dengan yang lain. Yang istimewanya duduk di barisan depan. Jadi yang duduk di barisan depan ni, kalau ada apa-apa yang berbahaya, maka dia lebih dahulu. Ini yang nak dibicarakan dalam ayat yang kita akan baca. Katanya golongan ini, golongan yang berada di barisan depan, saya rasanya dia begitulah. Golongan ini ialah orang yang tulus ikhlas kepada Allah, ini dia, dan tidak mengutamakan harta benda dan kekayaan
golongan ini ialah lawan kepada golongan yang pertama. Yang pertama tadi, yang pertama, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan, berikanlah kami di dunia ini saja. Dia minta dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tak ada bahagian pada hari akhirat, sebab dia minta dunia saja. Jadi lawan kepada orang ini ialah orang yang berada di barisan depan. Dia letak akhirat yang pertama sekali kalau dia letak situ. Tapi kalau dia letaknya kepada seluruh hati, misalnya bantuan dan berbagai-bagai lagi, maka itu lain cerita. Ini lawan kepada orang yang memohon dunia saja kepada Allah ialah mereka yang mana? Mereka yang meminta daripada Allah pengampunan dosa, dan pada masa yang sama juga dia minta dunianya supaya diberi Allah kepadanya. Setelah menjelaskan watak munafikin, ayat ini menjelaskan pula waktu mukminin, watak mukmin yang hidup dan matinya kerana Allah. Mereka tidak suka bermain dengan kata-kata manis. Mereka tidak suka berpura-pura, sebaliknya jujur dan sedia berkorban. Dia orang yang baiknya, orang yang baik, dia sedia berkorban. Ayat menyatakan, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah, dan Allah Maha penyayang terhadap sekalian hamba-Nya. Ini orang yang istimewa. Segala kerja-kerja yang dilakukan olehnya, dilakukan jihad misalnya. Dan jihad ini pun macam-macam. Jihad kerana agama, jihad kerana Allah. Ada di antaranya orang yang yashri menjual dirinya. Jual. Biasanya menjual ini, jual ada harganya. Ada harganya mahal, ada harganya RM100 sekilo, musang king. Ada antaranya yang murah sikit, ada yang akhir sekali ialah yang tak ada harga, dia jual sebakul dia tak jual sebiji. Sebab kalau jual sebiji ni balik ke rumah tak boleh makan. Jadi kalau begitunya beli sebakul bawa balik banyaknya, sebenarnya banyak itu kulitnya saja, kulit bukannya isi. Jadi ini pun di antara manusia ini ada yang berjuang kerana mardatillah, kerana mencari keridaan Allah. Allah raufun bil ibad, Allah Maha penyayang terhadap sekalian hamba-Nya. Hamba-Nya yang meminta daripada Allah dunia dan akhirat, Tuhan kasihan. Dia minta, orang ni minta dunia dan minta akhirat. Ada orang yang dia duduk di barisan hadapan, nak cari apa dia? Nak cari dunia sahaja. Dan semua orangnya ni sama ada dia dunia ataupun akhirat, ataupun dunia dan akhirat. Mana yang lebih baik? Kita katanya dunia dan akhirat lah. Allah Subhanahu wa taala tak ada apa pun yang rugi baginya kalau dia beri dunia dan akhirat pada hamba-Nya. Tak ada benda yang rugi. Yang ruginya kita tak minta. Jika kita minta, Allah letakkan permohonan itu sama ada letak depan, atas sekali, ataupun duduknya di bawah sekali. Orang lain dia ambil dulu, orang datang kemudian. Ini terpulanglah kepada orang yang berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah. Ayat menyatakan sebahagian daripada orang, bukan semua orang yang menjual dirinya kerana mencari keridaan Allah, dan Allah Maha penyayang, raufun, Maha penyayang bil ibad, terhadap hamba-Nya. Maknanya bila disebut Maha penyayang terhadap hamba-Nya, kalau dia sayang kepada anak dia, dia tidak beri pisau. Tak.
dia beri pistol, dia tidak beri makanan yang beracun, dia tidak beri. Jadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahawa ayat ini ayat untuk memberi rahmat kepada para hamba. Allah maha penyayang, Rauf, maha penyayang terhadap sekalian hambanya. Bila kita jual diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bayarannya? Nak tahu kat situ. Apa bayarannya? Dalam ayat menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu berjihad di barisan hadapan dan dia berkorban kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan dibayar oleh Allah, dibayar harta mereka Tuhan beli. Amwalahum, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, kerana mereka ini syurga. Syurga Tuhan tempah awal-awal lagi. Syurga selepas daripada mati, sebelum mati Tuhan berikan kepadanya bayaran, harta benda mereka berkat, diri mereka juga berkat dalam hidup ini. Itu artinya bayaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini, mereka yang berjuang kerana keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang bersedia berkorban, mengorbankan dirinya kerana agama Allah, dia akan bergerak bersama-sama kebenaran. Kemana jua dia pergi, dan kemana jua, di mana jua dia berada, sama ada bersama-sama kawan atau lawan, teman atau pemimpin, dia hanya mengetahui bahawa kebenaran jua matlamat yang dicarinya. Itulah sebabnya maka dia mencari sesuatu yang baik untuk dirinya, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian apabila kebenaran yang dicarinya, maka dia tak perlu lagi memberitahu sesiapa bahawa dia ikhlas, tetapi perjuangannya, dia tidak perlu bersumpah untuk menarik kepercayaan orang terhadapnya. Dengan kata lain, keredaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Inilah sebenarnya syakhsiah para muttaqin yang telah menjual dirinya kepada Allah. Jadi orang kalau dia banyak beritahu, banyak kebajikan dia, rumah tu, masjid tu, 5 batang tiang tu hak saya tu, itu tanda orang ni tak laku. Jangan beritahu. Tapi kalau orang nak tanya, orang tanya kita kena cakap kerana mengelak diri daripada hilang kepercayaan. Tapi jika orang tak nak namanya ini diberitahu, maka tak mengapa, bagus. Itu satu sikap jujur dan ikhlas terhadap Allah. Itulah dia apa yang kita boleh cakap pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan sesuatu, menerusi amal kebajikan, sesuatu yang kita maksudkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempunyai dapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada lagi yang lebih daripada itu. Apalagi redha manusia ini pada redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak redha, biar manusia redha pun, manusia terima, dia kata dia bagi ni ikhlas. Kalau Allah melihat bahawa dia benar-benar ikhlas, maka Allah yang membayar segala usaha yang dilakukannya. Itulah. Kemudian ayat mufassirin mengemukakan beberapa sebab nuzul ayat ini, antaranya itu sebab nuzul. Kemudian kita sebab nuzul ini tak apalah, besok kita baca pengajaran dan saranan, dan kemudiannya
tafsir ayat 208 hingga sampai 210. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحمد لله رب العالمين.